ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Alhamdulillah, yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Taqiyuddin Ibrahim, selaku tuan guru kita, sahabat-sahabat kita, Tuan Zahirul Ain, Dr. Rawi, kita ada Tuan Abu Bakar, ada Tuan Sukati Saleh, Tuan Haji Tajul, Masya Allah pun ada juga. Tropicana Giani, nama dia Tropicana ni, minta maaf. Ala kulli halnya, Alhamdulillah, kita sudah berada di dalam bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu dibagi 3, kita sudah berada di fasa yang kedua. Masya Allah, tanpa kita sedari, kita sudah berada di fasa yang kedua dah. Pelan-pelan Ramadan meninggalkan kita. Bukan kita yang meninggalkan Ramadan, tetapi Ramadan dah mula melabuhkan tirainya. Kalau kita sedar tak sedar ni, sekejap lagi kita dah 15 Ramadan. Lepas tu kita dah 20 Ramadan. Kita akan masuk 25 Ramadan dan akhirnya bulan Ramadan akan habis. Marilah kita sama-sama bermuhasabah. Sama-sama kita memperbaiki diri, sama-sama kita memperingati antara kita dan juga sahabat-sahabat yang lain. Janganlah kita jadikan Ramadan ini berlalu pergi begitu saja tanpa kita mengambil manfaat keberkatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalamnya. Dan alhamdulillah, pada minggu yang lalu kita sudah membincangkan mengenai bulan Ramadan ini. Di dalamnya ada berkat, di dalamnya ada rahmah. Bila sebut pasal berkat, apa sahaja keperluan yang kita perlukan di dalam bulan Ramadan ini, pasti Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan. Sebagai contoh, makanan yang kita perlukan, bukan setakat kita dapat keperluan makanan itu, bahkan berlebih-lebih lagi. Macam tadi Ustaz kata, pergi ambil bubur lambuk, Allah Ustaz, sedap dengan bubur lambuk tu. Sampai kata bubur lambuk tu berlebih-lebih sampai tak dah nak makan dah, sampai berbuang dah. Itulah yang dinamakan sebagai berkat. Bukan sekadar mencukupi, bahkan berlebih-lebih lagi. Dan disebutkan juga bulan Ramadan itu bila sebut pasal berkat lagi, bukan sekadar berkat makanan yang kita dapat, bahkan masa kita berkat. Kalau kita lihat, selain daripada bulan Ramadan, daripada lepas subuh nak sampai ke 8 pagi, kadang-kadang kita rasa begitu pantas masa itu berlalu. Tapi di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, tambah pula PKP lagi, dan sekarang ni Alhamdulillah dah PKPB. Saya merasakan lepas subuh, nak tunggu sampai ke waktu syuruk itu, Alhamdulillah Ustaz, kalau baca Al-Quran yang sederhana, ya, kita kata sederhana, dapat 2 juzuk Ustaz. Itu kalau baca dalam keadaan hadar. Maksudnya tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat, Alhamdulillah boleh dapat 2 juzuk Ustaz. Sebab kita nak sampai ke syuruk tu lebih kurang dalam sejam. We cuba buat baca dalam 35 minit. Jadi nak sampai ke syuruk tu dapat 2 juzuk, Alhamdulillah. Telah terbukti Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan daripada sudut masa, keberkatan daripada sudut makanan yang kita perlukan. Dan kalau kita lihat perkongsian kita yang lalu mengenai berkat lagi, tidak ada orang yang kebulur ketika mana berada di dalam bulan Ramadan. Ramai orang berpusu-pusu nak menyumbang di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Kemudian, bila sebut pasal rahmah, rahmah pula ialah
kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut pasal rahmah, ulama menyebutkan apa dia rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini terlalu banyak, terlalu luas sekali. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala antaranya ialah pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup. Dan setiap hari bila saya tengok di dalam kitab-kitab yang menyebutkan pasal kelebihan di dalam bulan Ramadan ini, ramai Allah Subhanahu wa taala yang mana namanya dah confirm masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan dengan berkatnya bulan Ramadan ini, mereka-mereka ini dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka-mereka ini mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan pintu syurga Allah Subhanahu wa taala terbuka luas dan pendaftaran itu dibuka untuk kita setiap hari, setiap detik bermula daripada bulan Ramadan itu mula sehinggalah akhir Ramadan nanti, maka pintu syurga Allah Subhanahu wa taala itu terbuka luas untuk kita daftar, untuk kita mengisi nama kita, untuk kita masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kemudian kita sudah membincangkan antara sifat Nabi SAW ketika mana bulan Ramadan Al-Mubarak ialah kedermawan Nabi SAW itu kalau bulan Ramadan itu lebih dermawan lagi. Ya, diumpamakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, diumpamakan seperti angin yang menghembus. Kalau kita merasakan angin itu, maka begitulah sifat Nabi SAW ketika mana bulan Ramadan, Nabi SAW lebih dermawan daripada bulan-bulan yang lain. Dan kita sudah membincangkan mengenai waktu yang paling mustajab doa ketika mana di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini kesemuanya waktu kita adalah waktu mustajab doa, lebih-lebih lagi ketika mana kita sedang berpuasa ini. Dan Nabi SAW beritahu kita sudah bincangkan ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala mengangkat doanya tanpa dihalangi dan disampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya, iaitu pertama sekali orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, dan yang kedua orang yang dizalimi doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga al-imamu adil, pemimpin yang adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perbanyakkan doa lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Lebih-lebih lagi alhamdulillah saya seronok masyarakat Al-Husna setiap kali sebelum buka puasa baca maksuratnya. Alhamdulillah tahun lepas Ustaz we dapat join, tahun ni kita join di Meet saja. Tahun lepas kita alhamdulillah. Tahniah Ustaz dan juga rakan-rakan Seksyen 20 konsisten buat secara berjamaah, baru rasa semangat untuk beramal, membacakan Al-Maksurat. Terlalu banyak kelebihan yang ada di dalam Al-Maksurat. Nanti saya kongsikan mengenai antara surah-surah pilihan yang kita bacakan di dalam Al-Maksurat insya-Allah. Dan untuk minggu ini alhamdulillah tajuk yang saya jumpa yang saya kira menjawab persoalan yang minggu lepas ataupun menyambung persoalan kita yang minggu lalu mengenai bulan Ramadan Al-Mubarak ini ialah kenapa bulan Ramadan Al-Mubarak itu amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, antara sebab bulan Ramadan ini amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah kerana Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surah Al-Baqarah ayat 185. Saya yakin dan percaya semua di antara kita ini boleh dikatakan setiap tahun, paling tidak pun setahun sekali kita akan dengar ketika mana di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan supaya Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia dan menerangkan, menjelaskan apa itu petunjuk dan membezakan di antara yang hak dan juga yang batil. Itu antara sebab mengapa Al-Quran itu dilipat gandakan amalannya ataupun dia punya ganjarannya. Amalan yang kita buat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan berlipat kali ganda. Antaranya ialah kerana di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, macam-macam benefit, macam-macam keuntungan yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka di dalam surah Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Tadi kita persoalkan mengapa amalan kita di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya. Dan kita jawab kerana di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Dan kita lihat satu amalan yang simple tetapi memberikan kesan yang luar biasa sekali di dalam kehidupan kita. Iaitu menceritakan tentang akidah, menceritakan tentang keimanan. Na'udzubillahi min zalik. Saya sebenarnya, Ustaz, semalam agak sedih pergi cari barang keperluan dan saya sangka baiklah tapi rasa nak sebut juga sangka baik tapi nak katanya rasa sedih. Beli satu barang keperluan tu, beli buah, orang meniaga jalan, meniaga di tepi jalan, meniaga buah dan singgah beli buah tu. Yang rasa sedih sangat pada ketika itu, dia berbangsa Melayu Ustaz, tapi di tangannya ada rokok. Dan pada ketika itu sangka baiknya ialah mungkin dia ni bermusafir. Even bermusafir sekalipun kalau kalau minum tu itu nyorok. Tapi tanpa segan, tanpa rasa malu, rokok berada di tangan. Tak apalah, sangka baik dan pada ketika itu kita doakan kebaikan untuknya. Nak katanya di sini ialah isu akidah, isu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, isu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala bukan satu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Alhamdulillah kita dilahirkan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita ini berada di dalam sekel suasana agama. Lebih-lebih lagi sangat seronok di masyarakat Seksyen 20 Al-Husna ni memang suasana agama, suasana tarbiyah. Bi'ah salihah itu wujud. Dan bila berada di suasana yang kita lihat itu adalah satu kemungkaran lah sebab boleh kata tak puasa menunjuk-nunjuk dalam keadaan kalau minum makan tu macam boleh maaf lagi tapi dia di tangannya rokok. Jadi waktu tu tak ada cakap apa, cuma dalam hati tu Allah yahdihi, Allah yahdihi, mendoakannya. Nah, ceritanya di sini isu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala ini bukan satu perkara yang mudah. Sebab tu kalau kita lihat bapa saudara Nabi SAW, antara salah satu sebab dia tidak mahu melafazkan la ilaha illallah itu ialah baginya pengertian la ilaha illallah itu terlalu besar, terpaksa meninggalkan berhala-berhalanya. Jadi akidah ini isu yang bagi kita, oh tak ada apa kita solat, oh tak ada apa kita puasa.
tak ada apa kita zakat, tak ada apa kita pergi haji, tak ada apa bagi kita. Tapi bagi orang yang tak ada benda tu, Allahu Akbar, kesian. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga masyarakat di luar sana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayah, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kekalkan petunjuk dan hidayah itu untuk kita. Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Fussilat, amalan yang simple tapi memberikan impak yang begitu besar sekali. Ni tak cerita solat lagi, tak cerita puasa lagi, tak cerita zakat lagi, tak cerita haji lagi. Ini hanya baru mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan konsisten, thumma istaqamu, hanya mengatakan innalladzina qalu rabbuna Allah. Siapa di antara kalian yang mengatakan Allah itu sebagai Tuhan, thumma istaqamu, kemudian istiqamah di atas jalan tauhid Allah Subhanahu wa taala, konsisten mengatakan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghantarkan tatanazzalu alaihimul malaikah, dihantarkan kepadanya malaikat-malaikat yang akan melindunginya, yang akan menjaganya. Alla takhafu, dan janganlah kalian merasa takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa sedih. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan alla takhafu di situ ialah ketika mana berlakunya huru-hara hari kiamat, mereka-mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini berasa aman, aman kelilingnya, tidak gundah gulana jiwanya, wala tahzanu, dan dia tidak bersedih. Dan Ibnu Katsir menyebutkan tidak sedih di situ ialah mereka-mereka ini tidak kecewa dengan dirinya sendiri. Mereka-mereka ini tidak hampa dengan dirinya sendiri kerana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannah, dan khabarkan berita gembira kepada mereka-mereka ini, iaitu dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup dengan itu lagi, hantar malaikat tak cukup lagi, bagi syurga tak cukup lagi. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan lagi. Ayat seterusnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah SWT memberikan jaminan kami yang akan menjadi wali kepada mereka-mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pelindung kita sebagai wali kepada anak-anak kita. Kita jaga anak kita begitu baik sekali. Anak kita tak cukup makan, kita bagi makan. Anak kita tak cukup minum, kita bagi minum. Tak cukup dengan itu lagi, kita sediakan tempat tinggal. Tempat tinggal bukan tempat tinggal yang biasa-biasa. Kalau boleh kita mampu, kita nak sediakan tempat tinggal yang selesa, yang lebih daripada selesa. Bayangkan, itu antara kita dengan anak-anak kita. Lebih-lebih lagi kalau kita dengan cucu kita, lebih lagi kita berikan perhatian kepada cucu. Dan saya lihat begitulah biasanya kalau orang antara dengan anak, dengan cucu, memang menang cucu lah. Saya lihat anak saya dan juga saya, mak saya lebih sayang anak saya lagi daripada saya. Cucu akan menang. Itu kita sesama manusia memberikan kasih sayang di antara kita. Bayangkan, yang memberikan kasih sayang kepada kita ini ialah Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kami yang menjadi wali kepada mereka-mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan setakat di akhirat Allah sahaja, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia lagi Allah Subhanahu wa taala menjadi wali, menjadi pelindung, menjadi pembimbing, menjadi penjaga kita. Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan ini melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Fussilat, fil hayati dunya wa fil akhirah, apatah lagi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kita tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un.
jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, kami akan tunaikan apa saja cita-cita yang kamu inginkan pada hari itu, dan pada hari itu kamu akan mendapatkannya. Ketika mana? Ketika mana di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan nuzulam min ghafurir rahim. Ini ialah pemberian yang besar, ini ialah pemberian yang mewah untuk mereka-mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita mendapat pemberian mewah daripada majikan kita, tak payah mewah sangatlah. Sebagai contoh, kita dibagi majikan kita ialah kereta dan juga pemandu. Rasa kalau tak payah pemandu pun tak apa, kalau bagi kereta pun dah cukup bagus dah. Tapi ini bagi kereta dan juga pemandu pun kita rasa, ya Allah, memang kita tak dapatlah, melainkan ketua-ketua pengarah sahaja yang akan dapat nikmat daripada majikan seperti itu. Tapi ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan nuzulan min ghafurir rahim. Hanya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala akan dapat pemberian yang mewah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun, Ghafar, yang Maha menutup segala aib-aib. Jika sekiranya kita meminta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahim, yang Maha mengasihani Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya terus potong ayat ni, ada lagi ayat ni panjang, saya terus potong ke ayat yang seterusnya. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Dan yang tadi ayat yang sebelumnya, nuzulan min ghafurir rahim, antara pemberian Allah Subhanahu wa taala yang mewah itu kepada kita ialah salah satunya bulan Ramadan Al-Mubarak, yang pada hari ini kita sudah berada di tarikh iaitu 12 Ramadan. Marilah kita sama-sama memanfaatkan Ramadan yang berbaki lagi untuk kita, lebih kurang dalam 18 hari lagi insya-Allah. Allah SWT sebutkan ayatnya yang seterusnya, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Kesemua yang di atas ialah sifat-sifat mereka yang terpuji, yang tidak dapat diamalkan melainkan oleh orang-orang yang bersikap sabar. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam melaksanakan ibadah puasa. Sabar dalam melaksanakan ibadah solat. Sabar dalam melaksanakan puasa, zakat, haji dan sebagainya. Sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita lakukan. Jika sekiranya tidak sabar, maka ciri-ciri yang di atas tadi kita tidak akan peroleh. Jika sekiranya kita sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara sebab lagi kenapa bulan Ramadan Al-Mubarak ini amalannya dilipat gandakan, kerana di dalam bulan Ramadan ini kita bukan disunatkan untuk berpuasa, bahkan kita diwajibkan untuk berpuasa. Sebab itu amalan di dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kalian itu berpuasa, seperti mana bukan kita saja yang diwajibkan, umat-umat terdahulu Allah Subhanahu wa taala sudah wajibkan mereka untuk berpuasa. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan puasa itu supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan
rahmat kasih sayangnya ketika mana di dalam bulan Ramadan ini suruh kita puasa, perintahkan kita puasa, tujuannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi syurga Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tambah takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ciri-ciri orang yang bertakwa disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib, wa yuqimunas shalah, tunaikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebahagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedekah pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara ciri-ciri ataupun antara cara-cara untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Ramadan kali ini bertambahlah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Taimiyah menyebutkan wajaba taqarrubu bil faraidi qabla an-nawafili wa taqarrubu bin nawafili innama yakunu taqarruban idza fu'ilat al faraidu. Wajib mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan hal-hal yang wajib sebelum yang sunnah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang sunnah boleh dianggap sebagai ibadah, yang mana jika yang wajib kita telah laksanakan. Itu adalah salah satu kata-kata yang dikatakan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang kita bacakan di awal-awal tadi, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya nak kongsi di antara kelebihan, lebih-lebih lagi kita berada di dalam PKPB ini. Saya kira jika sekiranya waktu malam itu kalau kita luangkan banyak masa sebagai contoh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terbukti boleh. Contoh, lepas kita berbuka puasa, kita akan solat Isyak berjemaah dengan keluarga, kemudian kita akan solat sunat tarawih berjemaah dengan keluarga. Dan biasanya kalau kita lihat di negara Arab, pada ketika bulan Ramadan ini, malamnya mereka tak tidur. Yang memanfaatkan dengan ibadah ramai, yang tidak memanfaatkan dengan ibadah pun ramai. Itu kalau di negara Arab. Maklumlah di mana-mana pun ada begitu. Tapi di Malaysia, pada ketika mana PKPB ini, pergerakan kita masih lagi dihadkan, pergerakan kita masih lagi terbatas. Jika sekiranya kita ambil peluang untuk berjaga malam, sebagai contoh, kita lepas moreh, kita rehat sekejap, kemudian kita ambil Al-Quran, kita baca. Katakanlah kita baca Al-Quran selama 1 jam. Kemudian kita rehat dalam setengah jam ataupun 45 minit, kita rehat. Kemudian kita bangun lagi, kita berwuduk, kita segarkan diri kita, kemudian kita start lagi baca Al-Quran. Alhamdulillah, saya lihat di dalam tempoh PKP ini boleh untuk laksanakan amal tersebut. Boleh kita nak praktiskan menghidupkan sepanjang-panjang malam. Di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas sahur, kita sambung lagi baca Al-Quran, kemudian kita tambah dengan solat sunat isyraq, kita tambah dengan solat sunat duha, kemudian tidur sekejap. Dan bangun katakanlah setengah jam sebelum zuhur untuk persiapan kita solat zuhur.
Dan dengan sebab tidur ketika mana lepas duha dan sehingga setengah jam sebelum zuhur itu memberikan tenaga yang luar biasa untuk berjaga malam. Yang mana belum cuba lagi, insya-Allah boleh cuba. Insya-Allah dalam tempoh PKP ni kalau tak ada halangan bekerja dan sebagainya, saya lihat kalau praktiskan untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan ini boleh dengan kaedah seperti itu. Maksudnya bukanlah sepanjang-panjang malam tu kita solat tak berhenti ataupun kita baca Al-Quran tak berhenti. Baca Al-Quran, penat, kita rehat sekejap, kemudian sambung lagi, kemudian sambung pula dengan solat-solat sunat, kemudian bersahur. Dan ketika mana waktu sahur, jangan lupa perbanyakkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa lagi kelebihan Al-Quran bila sebut di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan amalannya kerana Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Antara surah-surah yang pendek, yang mudah untuk kita amalkan, kalau sebelum ni kita masih lagi belum amalkan, ketika mana di dalam bulan Ramadan inilah kita start amalkan dan kita terus praktiskan sehingga selepas Ramadan pun kita terus amalkan. Antaranya ialah surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Surah pendek, jika sekiranya kita amalkan, memberikan kesan yang luar biasa. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menyebutkan antara kelebihan surah Al-Kafirun, satu hari, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Qasim At-Tabrani, hadis bernombor 2/7, nombor hadisnya 2195 yang berada di dalam Mu'jam Al-Kabir. Hadis ni hadis hasan, kategori hadis sahih. Abul Qasim At-Tabrani meriwayatkan dari Jabalah bin Harithah, saudara Zaid bin Harithah, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau hendak beranjak ke tempat tidur, maka bacalah Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir ayat, sebab ia dapat membebaskan diri daripada kesyirikan. Dapat membebaskan diri daripada kesyirikan. Dalam hadis yang sahih yang lain menyebutkan syirik ini ada banyak jenis, ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Antara syirik asghar disebutkan dalam hadis tersebut ialah riya. Jadi salah satu caranya untuk kita ini terlindung daripada sifat-sifat yang tak baik, daripada cenderung kepada kesyirikan, suka minta tolong kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Salah satunya ialah dengan cara amalan sebelum tidur, baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Dan surah Al-Kafirun ini lagi sangat popular. Nabi SAW kalau solat sunat suka baca surah Al-Kafirun ni. Nabi baca juga surah-surah yang lain, tapi dalam kelebihan tentang surah Al-Kafirun ini, Nabi SAW suka baca surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Ikhlas ketika mana solat-solat sunat. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Farwah bin Naufal, dari Al-Harith bin Jabalah, ia berkata, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku suatu bacaan yang dapat aku baca ketika akan tidur. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika engkau hendak beranjak ke tempat tidur, maka bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, sebab ia dapat membebaskan diri daripada kesyirikan. Hadis makna yang sama, yang satu diriwayatkan oleh At-Tabrani dan yang satu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Moga-moga bermanfaat. Amalkan, saya dah kongsi mengenai kehebatan Ayatul Kursi pada malam tahun baru, kalau tak silap. Dan tambah lagi Ayatul Kursi, kemudian Al-Kafirun, tambah lagi
Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini terlalu besar sekali dia punya fadilatnya. Kalau perasan, kalau dengar Imam Abdul Rahman As-Sudais, kalau dibaca surah Al-Ikhlas ini, dia boleh menangis. Simple je. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Kalau dia nak sebut perkataan Allahus samad itu, dia mesti akan menangis. Kerana apa? Dia punya maknanya ialah hanya kepadamu ya Allah tempat aku bergantung. Tidak ada tempat lain untuk kita bergantung lagi. Hanya kepadamu ya Allah sahaja tempat bergantung. Makna tauhid. Makna yang begitu mendalam sekali. Kadang-kadang kita merasakan tidak ada siapa-siapa yang boleh tolong kita. Tidak ada siapa yang mampu untuk tolong kita. Tapi ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan apa saja pertolongan kepada kita. Dan Allah saja tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara kelebihan membaca surah Al-Ikhlas, lebih-lebih lagi kita ini berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada seseorang mendengar orang yang membaca Qul huwallahu ahad secara berulang-ulang pada pagi harinya. Kemudian ia datang kepada Nabi SAW dan menceritakan perihal seseorang yang ia dengar membaca surah yang sepertinya ia menganggap sangat sedikit. Maksudnya bagi dia, surah ni simple je. Sentiasa diulang dan mungkin dia rasa tak puas hati dia jumpa dengan Nabi SAW. Sebab surah pendek tapi dibaca berulang-ulang. Kenapa tak baca surah yang lain? Kemudian Nabi SAW bersabda kepada orang yang mengadu yang mengatakan kawannya itu membaca surah Al-Ikhlas secara berulang-ulang, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu setanding dengan sepertiga Al-Quran. Maknanya surah Al-Ikhlas itu setanding dengan 10 juzuk Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali surah Al-Ikhlas, seperti kita membaca 30 juzuk Al-Quran. Walaupun begitu, kita kata, tak payahlah Ustaz baca Al-Quran. Lebih lagi bulan Ramadan ni letih. Haus dahaga baca surah Al-Ikhlas sajalah. Boleh. Tapi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala ia baca surah Al-Ikhlas ada ganjarannya yang tersendiri yang Nabi SAW sebutkan standing sepertiga Al-Quran. Kalau kita ulang 3 kali kita akan dapat seperti kita membaca 30 juzuk Al-Quran. Tapi ganjaran kita membaca 30 juzuk Al-Quran tetap luar biasa. Setiap surah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihannya yang tersendiri. Maka marilah kita sama-sama memperbanyakkan baca Al-Quran kita. Kalau boleh, paling tidak pun, paling minima pun, kalau tak boleh khatam, kita bacalah 15 juzuk. Tak boleh 15 juzuk, kita bacalah 10 juzuk. Tak boleh 10 juzuk, kita bacalah 5 juzuk. Tak boleh juga 5 juzuk, bacalah 1 juzuk. Tak boleh juga baca 1 juzuk, kita jangan tinggal terus. Bacalah surah-surah yang kita dah hafal, surah-surah yang kita dah ingat. Bacalah paling tidak pun satu hari baca 2-3 ayat di dalam juzuk 1 sebagai contoh. Itu habis, orang kata habis tak nak baca lah tu. Jangan tinggal terus. Kemudian di dalam surah Al-Ikhlas ini terlalu banyak hadis menceritakan tentang surah Al-Ikhlas. Antara lain lagi ialah jika sekiranya memelihara surah Al-Ikhlas ini akan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maksud memeliharanya itu bagaimana? Dia baca, dia tadabbur, dia masukkan ke dalam jiwanya nilai-nilai tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi hadis yang lain menyebutkan yang maknanya lebih kurang sama dan kita lihat lagi di dalam surah yang berikutnya iaitu surah Al-Falaq.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terjemahan dia, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh, waktu subuh. Tidak ada siapa pun yang mampu untuk menguasai waktu subuh. Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakannya, kejahatan makhluk juga itu Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini terlindung daripada apa sahaja perkara-perkara yang jahat yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Dan daripada kejahatan malam, apa yang bila telah gelap gelita, malam gelap gelita, kita tak nampak, waktu malam itu tak ada lampu, apa saja yang bahaya pada ketika itu, kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita. Dan ayat yang kelima, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul, iaitu tali-talinya, maksudnya alat untuk dia guna untuk sihir. Dan daripada kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Maksudnya di sini, antara, kalau kita ulang balik tadi, Al-Kafirun, bila sekiranya kita baca sebelum tidur, kita selamat daripada kesyirikan. Kita baca surah Al-Ikhlas seperti standing kita membaca sepertiga daripada Al-Quran. Kita baca surah Al-Falaq ini, kita mendapat perlindungan daripada perkara-perkara yang tak baik. Daripada kejahatan malam, waktu malam, daripada tukang-tukang sihir, dan daripada dengki manusia yang sentiasa dengki dengan manusia. Betapa besar ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada surah Al-Falaq ini. Kemudian saya nak ringkaskan terus surah yang berikutnya pula, iaitu surah An-Nas. Jika sekiranya dibacakan sebelum tidur, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb manusia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia. Raja, segala raja dan raja yang menciptakan manusia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sesembahan manusia dari kejahatan bisikan syaitan yang tersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Dan di dalam surah An-Nas pula, kita mendapat perlindungan jika sekiranya kita baca sebelum tidur daripada jin dan juga syaitan yang sentiasa mengganggu kita daripada kanan, kiri, depan, belakang, atas dan juga bawah. Maka sebab itulah antara sebab Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kerana di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini diturunkannya Al-Quran. Dan bila kita perhalusi makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, kita tadabbur apa yang terkandung di dalam Al-Quran, Masya Allah, sudah cukup lengkap untuk kita menjadikan panduan di dalam kehidupan kita. Moga-moga menjadi motivasi untuk kita, khususnya untuk saya, untuk terus beramal dan terus berbakti. Dan juga kepada kalian, khususnya masyarakat Seksyen 20, ketahuilah saya terlalu rindu untuk bertemu dengan kalian. InsyaAllah kita doa Allah Subhanahu Wa Taala segera berhentikan wabak COVID-19 ini dan kita dapat melaksanakan perjumpaan-perjumpaan, kuliah-kuliah pada masa akan datang, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya memohon ribuan ampunan maaf, Ustaz. Tadi saya ada sembang-sembang dengan Abang Ain, Abang, mengenai kita anjurkan juga kelas Al-Quran melalui aplikasi yang kita ada ni. Boleh, elok. Sebagai contoh, hari Sabtu dan juga hari Ahad, we pun okey waktu tu. Boleh. Jadi aturkan untuk kita buat kelas Al-Quran. Antara cadangan yang dicadangkan oleh Abang Ain ialah maksudnya setiap seorang 15 ke 20 minit. Kemudian bila dia dah siap, dia keluar, orang lain pula masuk. Maksudnya tak ada istilah
segan ke apa ke, maksudnya dikategorikan sebagai one to one Boleh. antara anak murid dengan guru yang mendengar kan. Jadi Setuju lah. kira kita manfaatkan tempoh PKP ni, tempoh bulan Ramadan yang berbaki ni, dan aplikasi yang kita ada ni Ustaz. Dan Boleh, suara setuju. pun boleh dengan baik. Saya minta Ain set. Nanti Ustaz bincang lagi. Bincang lagi. Tuan, tolong respon lagi. Tuan Ain. Ya Ustaz. Tolong mengenai Al-Quran tadi. Boleh. Kalau tu kita boleh buat macam hari Sabtu. Kalau apa bincang Umi lah, lepas tu beritahu apa kan time ni. Okay, insyaAllah nanti Ain susun lah. Okey. Ada bisnes buat saya. Ustaz, silakan pada Ustaz. Ya? Betul. Jadi kata ada apa-apa, terima kasih banyak Wi. InsyaAllah. Khairan katsira. Sebab kawan ada bisnes, jadi kita tutup dulu dengan kafarah yang surah Al-Asri. Terima kasih. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu billahi min syarri. Jadi kalau Al-Quran nanti Ain